Saya minta maaf banyak-banyak lah sebab saya tak sempat nak war-warkan daripada awal, dan benda tu pun sebenarnya all of a sudden saya baru je terfikir petang tadi pukul 6. Dan inilah topik yang saya pilih untuk malam ni, abortive fees dalam urusan jual beli hartanah. Okay. Dan saya harapkan tuan-tuan dan puan dapatlah sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang saya cuba nak kongsikan pada malam ni. Dan demi untuk meneruskan perjuangan saya dalam bidang hartanah untuk menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan dan puan semua, dan dalam masa yang sama saya pun ingin orang kata apa meneruskan aktiviti sharing saya. Jadi itulah yang saya mampu lakukan, sedikit sebanyak apa yang saya ada, ilmu saya, pengalaman saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan puan semua. Dan saya harapkan tuan-tuan puan boleh bantu saya lah, kongsikan rancangan lain kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana yang boleh turut serta lah. Dan kalau ada apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan yang ingin diajukan, silakan masukkan di ruangan komen. InsyaAllah saya cuba nak jawab satu persatu lah. Okey, kita tengok kawan-kawan yang dah masuk ni. Saya nampak nama pertama yang muncul di kaca laptop saya ni, Puan Nur Syazana. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nur Syazana. Tuan Muhammad Fazli Yusof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tuan Rashid. Okay, waalaikumsalam Tuan Rashid. Tuan Khair Alimar Shidi. Okay, waalaikumsalam. Tuan Mi Alfonso pun ada. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan Alata. Waalaikumsalam Tuan. Ashraf Afandi. Waalaikumsalam. Muhammad Faiz, coach lawa baju beli mana? Allahu Akbar. Baju ni sebenarnya saya beli kat Shopee masa 10-10 itu. 10-10 itu baru je tadi sampai. Jadi saya fikir okeylah malam ni tak ada baju nak pakai, saya sarung je lah baju ni kan. So boleh tengok kat dalam Shopee murah aja baju ni tak silap saya dalam 20 lebih je, RM27 pun tak silap saya beli kan. Masa 10-10 itu Shopee bagi free postage kan. Jadi kita pun gunakanlah kesempatan tu. Saya ni memang agak kedekut sikit jadi saya kata apa, tengok ada deal bagus saja saya belilah kan. Okey, Puan Faiza, okay, terima kasih Puan Faiza. Okey, so rentetan daripada perbualan telefon kita Puan Faiza pagi tadi. Pagi ke tengah hari tadi sampai dah lupa dah. Tengah hari tadi saya adalah menerima panggilan telefon daripada Puan Faiza. Jadi Puan Faiza pun ada kongsikan lah dia punya pertanyaan berkenaan dengan topik ni lah kan. Jadi saya fikir okey, alalang dah ceritakan pada Puan Faiza tadi, apa kata kalau saya sharekan pada tuan-tuan puan semua apa yang telah dibincangkan lah kan. Jadi itu yang saya ambil peluang ni untuk kongsikan pada tuan-tuan puan semua berkenaan topik abortive fees. Okey, abortive fees ni apa yang kita boleh faham maksud yang mudah lah untuk saya terangkan pada tuan-tuan puan semua. Bila kita kata abortive, abort ni maknanya batal lah. So maknanya yuran pembatalan. Bahasa mudahnya yuran pembatalan. Okey, kalau tuan-tuan puan sebagai seorang pejuang hartanah, sebagai seorang grand okey, dan bagi saya pula sebagai seorang peguam, apa yang akan berlaku, apakah hak-hak anda sebagai seorang perunding hartanah ataupun sebagai seorang peguam sekiranya salah satu pihak, tak kisahlah sama ada penjual yang membatalkan ataupun pembeli yang membatalkan urusan jual beli hartanah setelah booking form ditandatangani ataupun setelah perjanjian jual beli ditandatangani. Okey, kita tak payah cerita panjang tentang remedy bagi pihak penjual ataupun remedy bagi pihak pembeli tu. Kita nak cerita tentang remedy bagi pihak perunding hartanah ataupun ejen hartanah dan juga remedy ataupun hak bagi pihak peguam yang telah pun menyiapkan perjanjian jual beli itu. Jadi pengkhususan saya untuk topik malam ni lebih kepada abortive fees untuk dua pihak tu tadilah. Tapi nanti insyaAllah kalau ada masa kita akan sentuh jugalah apa yang akan berlaku terhadap penjual ataupun pembeli itulah salah satu pihak yang teraniaya lah disebabkan pembatalan tadi tu. Apa yang boleh dilakukan oleh mereka lah. Okey, jadi kita tengok lagi siapa-siapa yang masuk. Tuan Nazri Osman. Waalaikumsalam Tuan Nazri, terima kasih. Okey. So siapa-siapa yang dah masuk ni tolong kongsikan rancangan live ni, tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan kita daripada tak buat apa-apa kat rumah tu, duk melanguk kan duk tunggu apa nak jadi esok lusa ni kan so sambil-sambil tu kita sharekan lah rancangan lain kedua rakan-rakan yang lain supaya mereka juga boleh join kita bersama lah. Okay, alright. So untuk mukadimahnya pada malam ni saya nak ceritakanlah tentang senarionya. Okay, senarionya macam ni lah lebih kurang
kita pecahkan pada dua bahagian. Okay. Bahagian yang pertama, senarionya di mana booking form ataupun ATP, agreement to purchase, ataupun ada setengah tu offer to purchase, yang sedang cerita kita nak bagi semua faham kat sini adalah booking form lah. Booking form telah ditandatangani oleh pihak pembeli dan juga pihak penjual untuk membeli dan juga untuk menjual hartanah tersebut. Okey, so bila booking form dah ditandatangani, biasanya memanglah pembeli akan membayar apa yang dipanggil sebagai earnest deposit ataupun wang cengkeram. Okey, earnest deposit kat sini ada banyak mazhab lah. Ada yang kenakan earnest deposit sebanyak 3%, ada yang kenakan earnest deposit sebanyak 3.18%. Ada juga yang kenakan earnest deposit serendah RM1,000. Ada tu yang kenakan earnest deposit serendah RM500 pun ada. Okey, jadi dalam kes macam ni maknanya bila booking form dah ditandatangani oleh kedua-dua pihak, pihak penjual dan juga pihak pembeli, dan earnest deposit dah dibayar kepada agensi hartanah. Okey, kalau sekiranya pihak penjual ataupun pihak pembeli berhasrat untuk membatalkan booking tersebut, okey, apa yang akan berlaku? Alright, so itu senario yang pertama lah. Okey, yang kedua, senario yang kedua adalah setelah kedua-dua pihak menandatangani booking form. Okey, so maknanya booking dah sign apa semua dah earnest deposit pun dah dibayar, dan dalam tempoh tersebut loan pun dah diluluskan. Okey, loan dah diluluskan dan pihak pembeli tadi menandatangani pula perjanjian jual beli dengan pihak penjual. Okey, so dalam kes macam ni maknanya kita cerita tentang perjanjian jual beli tu dah dimuktamadkan, dah ditandatangani, dan pembeli dah membayar baki deposit. Tadi kita cerita yang booking form tu dibayar earnest deposit ataupun wang cengkeram yang berjumlah 3% ataupun 3.18% ataupun 1,000 ataupun RM500. Itu untuk booking sahajalah. Yang mana senario yang kedua tadi tu bila dia dah bayar in full, dia dah bayar sepenuhnya baki deposit sebanyak mungkin 7% lagi ataupun 6.82% lah berdasarkan kepada apa yang dah dibayar pada awalannya semasa dia menandatangani booking form dengan ejen tadilah. Maknanya baki tu dia dah bayar masa nak sign SMP tu pula. Okay, so itu senario yang kedua. Jadi saya nak kupas tentang dua-dua perkara ni lah. Okay, dua-dua perkara ni sebab dia ada perbezaan yang ketara di situ lah. Okay, untuk senario yang pertama dulu, kita cerita senario yang pertama dulu di mana booking form dah ditandatangani dan bayaran earnest deposit ataupun wang cengkeram dah dibayar oleh pembeli kepada agensi hartanah. Okey, so dalam kes macam ni biasanya sebelum pembeli nak buat keputusan nak beli rumah tu, dia mestilah datang untuk buat viewing ataupun buat inspection dengan ejen hartanah. Okey, so bila kita ada prospek pembeli, kita bawa lah prospek pembeli tu datang ke rumah tersebut. Bila datang ke rumah tersebut, prospek tu tengok apa semua rumah tu, dan bila dah tengok dia rasa nak beli rumah tu, maka dia pun menandatangani booking form ataupun ATP tadi, agreement to purchase, dengan ejen hartanah. Okey, so dalam senario yang pertama tu, dia dah tandatangani booking form, dia dah tandatangani ATP tadi, dia pun terus membayar booking fee ataupun earnest deposit kepada agensi hartanah tersebutlah. Okey, so dia dah buka cek, katalah nama agensi hartanah tu ABC Sdn Bhd. Okey, dia pun dah buka cek ABC Sdn Bhd, jumlah katalah booking fee dia ataupun earnest deposit dia RM5,000 sebagai contoh. Okey, RM5,000. So dia pun letakkan earnest deposit tu, bagilah kepada ejen hartanah tadi. Okey, so bila ejen hartanah dah terima earnest deposit tadi, ejen hartanah pun bank inkan cek tersebut di bank. Okey, so dah masukkan, dah clear dah pun cek tu, dah masuk pun dalam akaun stakeholder bagi pihak agensi hartanah tadi tu. Okey, so duit RM5,000 tu dah ada dalam stakeholder akaun. Okey, tiba-tiba dia ada masa lebih kurang dalam biasanya dalam ATP ada sebutlah sama ada pembeli dan juga penjual perlu memuktamadkan jual beli tersebut dengan menandatangani perjanjian jual beli pula setelah
loan ataupun pinjaman pembeli tadi telah diluluskan oleh pihak bank. Okay, alright. So sekarang ni kita buat senario dia, dia dah tandatangani perjanjian ATP, dah tandatangani booking, tapi sebelum sampai stage yang dia nak sign SNP tu, tiba-tiba dia membatalkan hasrat untuk membeli rumah tersebut. Okay, so kena faham dia belum sign lagi SNP tau. Dia belum sign lagi SNP. Masa yang sampai stage nak sign SNP tu belum sampai masanya dia nak sign lagi SNP tu, dia dah batalkan dulu perjanjian ataupun agreement to purchase ataupun booking tadi tu. Okay, so apa yang akan berlaku di situ? Alright. Kalau kita tengok senarionya, dalam kes macam ni kita kena tengok dua keadaan. Okay, dua keadaan. Di mana keadaan yang pertama, apa yang termaktub di dalam booking form ataupun agreement to purchase tersebut. Okay, klausa-klausa ataupun terma-terma yang terkandung di dalam booking form tersebut, sama ada ia ada menyebut tentang pembatalan yang dilakukan oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli, apakah remedy yang terkandung di dalam booking form tersebut lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya booking form tersebut tidak menyatakan sama sekali apakah remedy yang akan berlaku sekiranya penjual ataupun pembeli membatalkan agreement to purchase ataupun booking form tadi. Okey, so kita tengok senario yang pertama lah. Senario yang pertama, sekiranya ada klausa yang menyatakan remedy, remedy ataupun hak pihak-pihak sekiranya pembatalan tersebut dibuat. Okey, kalau katalah pembatalan tersebut dibuat oleh pihak pembeli, pembeli yang membatalkan, kita kena tengok alasan kenapa pembeli membatalkan booking tersebut. Okay. Kalau katalah pembeli batalkan booking tersebut disebabkan pinjamannya tidak diluluskan oleh pihak bank ataupun pinjamannya tidak diluluskan oleh pihak LPSA sebagai contoh. Okay. Dalam booking form biasanya ada menyatakan sekiranya pembatalan tersebut dibuat disebabkan pinjaman tidak diluluskan, maka earnest deposit yang dah dibayar perlu dipulangkan semula kepada pembeli tadi. Okey, so kena faham kat situ Kalau ada terma yang termaktub di dalam perjanjian ataupun ETP, booking form tadi tu, yang menyatakan bahawa sekiranya loan ataupun pinjaman yang dimohon oleh pembeli tadi tu tidak diluluskan oleh pihak bank, maka duit deposit yang dah dibayar oleh pembeli perlu dipulangkan semula kepada pembeli. Okey, so faham kat situ Alright. Itu implikasi senario yang pertama. Okey, implikasi senario yang kedua. Sekiranya tidak dinyatakan dalam booking form ataupun ETP tersebut, kalau loan tak lulus ataupun pinjaman tu tak di-approvekan oleh pihak bank, tak dinyatakan langsung dalam tu, maka sebenarnya kalau misal kata pinjaman tu tak diluluskan, dia balik kepada terma yang terkandung di dalam booking form tu, apa yang dinyatakan secara detail dalam tu. Okey, sebab kadang-kadang booking form dia tak nyatakan kalau misal kata loan tu tak diluluskan, agensi perlu memulangkan deposit yang dah dibayar oleh pembeli. So dalam kes yang mana booking form tu langsung tak nyatakan, dia kena tengok pada klausa-klausa ataupun terma-terma lain yang terkandung di dalam booking form tersebut. Okey, so maksud saya di situ adalah kalau misal kata dalam klausa yang terkandung tu ada menyatakan terma dia mungkin bahasanya agak berbeza. Dia tak specifically mention tentang kalau loan tak approve duit deposit kena pulangkan balik. Okey, maka kita kena tengok klausa-klausa lain yang ada di dalam booking form tu lah. Okey, so kalau misal kata klausa yang lain di dalam booking form tersebut ada menyatakan bahawa deposit yang dah dibayar tu perlu dipulangkan balik kepada pihak pembeli sekiranya pihak pembeli berhasrat untuk batalkan atas alasan-alasan yang kukuh. Mungkin secara general lah. Secara general dalam ATP tu, dalam booking form tu ada nyatakan
sekiranya terdapat alasan-alasan yang kukuh, maka pembeli boleh batalkan dan boleh meminta untuk deposit yang dah dibayar, earnest deposit yang dibayar tu dipulangkan semula kepada dia. Okey, kalau ada terma macam tu, secara generalnya dalam booking form sepatutnya memang agensi perlu pulangkan balik duit deposit tu kepada pembeli lah. Okey. Dan biasanya kita minta sebagai bukti duit deposit tu maksud saya letter offer daripada bank tu memang tak boleh dikeluarkan atas alasan loan tu tak lulus. Okay, maka sebagai buktinya kita kena dapatkan rejection letter daripada pihak bank lah. So maknanya pembeli, kalau misal kata kita dah apply, loan tu tak lulus, rejection letter daripada pihak bank tu kita kena dapatkan dulu untuk mengesahkan bahawa pinjaman dia tidak diluluskan oleh pihak bank. Barulah pihak agensi boleh pulangkan balik duit deposit tu atas alasan yang loan dia tu tak lulus lah. Okey, itu remedy untuk pihak pembeli lah. Kalau misal kata pembeli punya loan tak lulus, nak dipulangkan balik. Okey, apa pula remedy bagi pihak ejen hartanah ataupun perunding hartanah tadi? Okey, so bagi pihak perunding hartanah, sepatutnya lah yang saya syorkan sekarang ni adalah tuan-tuan perempuan perlu masukkan klausa tambahan di dalam ETP ataupun booking form tersebut, di mana tuan-tuan perempuan perlu nyatakan di situ pihak agensi berhak untuk forfeit apa yang dipanggil sebagai administrative cost ataupun kos pentadbiran sekiranya pihak pembeli batalkan booking tersebut atas alasan apa sekalipun. Okay, so be it kalau katalah loan tu tak lulus dan orang kata apa, pembeli disebabkan loan tak lulus, dia tak boleh nak proceed nak beli rumah tersebut dan nak batalkan ATP tadi. Jadi secara dasarnya saya syorkan di sini tuan-tuan perempuan perlu memasukkan klausa tambahan di dalam ATP dengan menyatakan bahawa pihak agensi berhak untuk forfeit sebahagian daripada booking fee yang dah dibayar ataupun earnest deposit yang dah dibayar untuk cover apa yang dipanggil sebagai kos pentadbiran. Okey, so ada yang tanya pula kos pentadbiran kat situ berapa nilai yang sepatutnya ataupun yang sewajarnya di forfeit oleh pihak agensi. Okey, kat sini sebenarnya tak ada undang-undang yang spesifik. So itu berdasarkan kepada akta kontrak kita panggil berdasarkan kepada kontrak iaitu persetujuan antara pihak A dengan pihak B. Pihak A kat sini adalah pembeli, pihak B adalah agensi hartanah lah. Okay, jadi persetujuan tu kita nak dapatkan hak kita sebagai perunding hartanah, kita kena nyatakan dengan jelas dalam booking form yang mana duit yang boleh di-forfeit ataupun boleh dihanguskan adalah jumlahnya itu kita kena letak secara specifically dalam booking form tadi. Jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan kalau sekiranya tak masukkan benda tu maka kalau kita nak claim ataupun kita nak forfeit duit tu memang agak sukar lah sebab kita tak nyatakan secara specifically ataupun kita tak buat in writing di dalam booking form yang kita dah prepare tadi. Jadi sekarang ni kalau boleh lah tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, kalau misal kata form yang digunakan oleh agensi tu memang silent, tak ada nyatakan langsung tak ada nyatakan langsung tentang berapa administrative cost yang boleh di-forfeit. Jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan mungkin boleh advise, boleh nyatakan perkara tersebut kepada prinsipal masing-masing, kepada leader agensi masing-masing untuk ubah klausa yang ada di dalam booking form, nak pastikan nak masukkan perkara tersebut di dalam standard clause yang ada di dalam booking form tersebut. Kalau misal kata standard clause tu tak dimasukkan, maka tuan-tuan perempuan sebaik-baiknya kena tulis dalam booking form tu berapa sebenarnya abortive cost yang boleh dituntut oleh pihak agensi sekiranya berlaku pembatalan oleh pihak pembeli disebabkan oleh loan yang tak lulus tadi itulah. Okey. So berbalik kepada alasan pembatalan tadi. Kalau sekiranya alasan pembatalan dia bukan disebabkan oleh loan yang tak lulus, tapi disebabkan oleh dia suka-suka nak batalkan. Mungkin dia berubah hati, dia tengok rumah lain lebih cantik, dia dah tersilap pilih rumah yang tuan-tuan perempuan jualkan dan dia berhasrat untuk batalkan macam tu saja. Okey, kalau ikutkan sekiranya dalam booking form tu memang specifically ada mention
pembatalan tu hanya disebabkan oleh alasan-alasan yang kukuh semata-mata, maka sebenarnya earnest deposit yang dah dikutip ataupun yang dah dibayar oleh pembeli kepada agensi hartanah tadi sebenarnya boleh di forfeit 100%. Kalau tadi katalah 3% earnest deposit dah dibayar, 3% earnest deposit dah dibayar, tuan-tuan perempuan pun dah masukkan dalam stakeholder account agensi hartanah, tiba-tiba katalah pembeli ni main-main, dia tak jadi nak beli rumah tu disebabkan dia tengok rumah lain lebih cantik, ataupun pada masa tu baru dia terfikir, alamak aku ni belum layak lagi nak beli rumah macam ni kan, aku ni belum mampu lagi nak beli rumah tu, masa mula-mula masa dia tenyeh sign masa nak beli tu, booking form tu dia tak terfikir pula pasal benda tu kan. Jadi senang cerita dia batalkan tu suka-suka je lah, suka-suki je nak batalkan benda tu kan. So kalau misalnya kata dia suka-suka nak batalkan, sebenarnya tuan-tuan perempuan berhak sebagai agensi hartanah untuk forfeit 3%. Kalau misalnya kata earnest deposit dah dibayar 3%, maka 3% tu boleh di forfeit sepenuh. So itu keadaannya di mana senario yang saya panggil senario A tadi itulah. Senario A, booking form dah sign, earnest deposit dah dibayar, cuma dia belum sign lagi SNP ataupun perjanjian jual beli dengan guam lah. So kalau tuan-tuan perempuan nak selamat, lebih baik tuan-tuan perempuan pastikan ATP standard yang ada dekat agensi tuan-tuan perempuan tu ubahlah terma je untuk masukkan abortive fees di situ. Letakkan sebiji-sebiji klausa tu sekiranya pembatalan dibuat disebabkan oleh loan tak lulus, maka pihak agensi berhak untuk forfeit jumlah sebanyak RM katalah RM300 sebagai administrative cost ataupun administrative charges ataupun yuran pentadbiran untuk mengendalikan urusan jual beli itu daripada awal. Itu yang terbaik lah. Dan mungkin dalam booking form tu kalau misalnya kata silent berkenaan dengan pembatalan disebabkan kata apa alasan yang tidak kukuh oleh pihak pembeli, maka agensi perlu letakkan di situ duit deposit earnest deposit yang dah dibayar sebanyak 3%, 3.18% ke tak kisahlah berapa jumlahnya tu, akan di forfeit sepenuhnya sekiranya pembeli membatalkan perjanjian booking tadi tanpa alasan-alasan yang kukuh. So kena masukkan sebiji-sebiji klausa berkenaan di dalam ATP ataupun booking form tadi. Kalau tak ada, secara standardnya dalam ATP tu tak dinyatakan, maka tuan-tuan perempuan boleh masukkan klausa tu in writing. Tulis sebiji-sebiji, ada ruang, biasanya dalam ATP tu ada ruang tambahan yang kita boleh masukkan, apa-apa klausa tambahan yang kita nak masukkan, tulis sebiji-sebiji dalam ATP tersebut. Okay, alright. So itu senarionya sekiranya pembeli yang batalkan daripada awal sebelum perjanjian jual beli ditantangani masa stage tu masih lagi di stage ATP stage booking tadi tu. Okey, saya nak tengok sekejap soalan-soalan yang masuk ni. Okey, Tuan Muhammad Izzuddin booking RM1000 bayar cancel beli sebab tak minat tapi loan dah lulus setelah 2 bulan tunggu. Okey, sekejap saya highlightkan sekejap soalan Tuan Izzuddin ni. Setelah 2 bulan tunggu, ejen buyer cakap owner tak dapat separuh dari booking tu sebab ejen yang buat kerja. So apa yang owner boleh buat? Alright. So dalam kes macam ni, booking 1000. Kes ni saya rasa mungkin Tuan Izzuddin boleh highlightkan kat situ. Kes ni adalah kes vendor kat sini maknanya kes upsale lah So saya assume kes ni kes upsale lah Okay, so bila dah bayar 1000 sebagai booking, dan sepatutnya daripada awal lagi lah sebab benda ni sebenarnya saya dah kupas beberapa bulan yang lepas dalam topik deposit dalam topik deposit tu saya dah cerita sepatutnya ejen sebaik-baiknya lah kalau nak collect earnest deposit, collect sekurang-kurangnya 3%. 3% dan cuba elakkan daripada collect jumlah yang lebih rendah daripada 3%. So kalau misalnya kata ada pun paling-paling busuk pun 1% lah. 1% daripada selling price tu. Kalau kita collect 1000 sebagai earnest deposit, kebarangkalian untuk bayar tu main-main tu memang agak besar lah. Agak besar. Jadi kalau dalam kes macam ni, kesian dekat owner tu lah sebab duit deposit
ataupun earnest deposit yang dah dibayar memang dibayar atas nama agensi. So agensi hartanah yang akan pegang duit tu. Dan sebenarnya kos yang ditanggung untuk pengiklanan, ejen dah iklankan tu satu. Lepas tu ejen pun dah bawa prospek buyer ni datang tengok rumah tu, kos minyak, kos tol, dengan orang kata apa, masa dia lagi kan. So dalam kes macam ni sebenarnya yang wajar dikompensate lah. Yang wajar dikompensate. Kompensate ni maknanya dibayar ganti rugi lah. Sebenarnya memang lebih memihak kepada agensi hartanah ataupun ejen tu sendiri. Sebab ejen tu yang bertungkus lumus untuk bawa buyer datang tengok rumah tersebut. Dan vendor kat situ mungkin berada dalam kerugian disebabkan masa dia terpaksa tunggu lama lah. Okay, so kita faham dalam situasi macam tu. Jadi saya syorkan apa yang Tuan Izzuddin boleh buat, bincang balik antara agensi ataupun dengan ejen hartanah tadi tu dengan pihak penjual tu. Kalau misalnya kata 1000 yang dah dikutip tadi, sewajarnya lah kat situ kita buat split into 2 lah, 50% pergi dekat agensi dan agensi dapat 50% tadi tu bayarlah balik kepada ejen hartanah yang sebenarnya yang melakukan deal tadi tu kan. Dan dalam masa yang sama 50% lagi tu bayarlah kepada penjual untuk compensate dia dari segi masa yang dah dibuang tadi tu lah. So kita faham sebenarnya dalam keadaan macam tu dah lah collect 1000 tu memang celah gigi je kan. So bila kita dapat 1000 tu kita pun sebenarnya rasa tak secure yang buyer ni betul-betul genuine buyer ataupun tidak kan. So dalam keadaan macam tu sebenarnya kita nak bagi win-win situation lah. Separuh diambil oleh agensi dan agensi akan bagi kepada ejen hartanah tu dan separuh lagi dibayar balik kepada penjual lah. Sebab apa ni, kita nak compensate masa yang dah dibuang oleh penjual tadi itulah. So dalam kes ni memang 100% forfeited, 1000 yang dibayar tu forfeited sebab penjual ni yang pembeli ni yang main-main dan duit tu akan displitkan, separuh bagi agensi, separuh lagi untuk settlekan kata apa, ganti rugi kepada penjual tadi itulah. Jadi benda tu dari segi undang-undangnya tak salah pun, tak salah untuk kita menyetujui terima ataupun berbincang dulu dengan pihak penjual dan saya rasa penjual pun akan faham dalam situasi macam tu, penjual pun akan faham. Tapi sebaik-baiknya cuba elakkan collect earnest deposit yang kurang daripada 3%. Sebaik-baiknya collect lah paling-paling tidak pun 1% lah daripada situ dan cuba elakkan daripada collect jumlah yang terlalu kecil lah. So 1000 ni untuk sub-sale punya cases memang saya rasa agak risky lah. Risky. Buyer tu mungkin joyful punya buyer kan, yang dia rasa macam nak cuba-cuba, nak orang kata apa, yalah kita elakkan daripada kita buang masa, buang tenaga kita. Jadi sebaik-baiknya kita elakkan daripada kutip earnest deposit serendah 1000 tu. Apatah lagi yang bayar 500 semua kan. Ni semua bagi saya memang end of the day kalau dia tak jadi beli, kita yang rugi. Sebagai ejen hartanah kita yang rugi. Jadi perlu faham tujuan kita dalam mengiklankan hartanah ni, kita nak cari kata apa, the rightful person untuk beli yang betul-betul serius buyer yang betul-betul nak beli. Dan itulah yang penting kita lakukan proses filtering daripada awal. Kita kena buat filtering dulu sebelum kita bawa buyer ni tengok dan sebagainya. Kita kena pastikan yang buyer ni memang betul-betul genuine, dia ada duit, dia ada 10%, dia boleh bayar legal fee, dia boleh bayar stamp duty, barulah kita bawa dia tengok. Sebab tu proses filtering tu daripada awal tu penting. Dan saya sangat-sangat tidak syorkan tuan-tuan perempuan ambil deposit less than 3%. Sebaik-baiknya dapatkan 3% juga. Sebab itulah gaji tuan-tuan perempuan semua sebagai seorang ejen hartanah. Okay, so saya harap Tuan Izzuddin jelas kat situ lah. Okay, macam mana SMP pun dah sign. Okay, so Pak Izzah punya case tak apa. Nanti kejap lagi kita ulas Pak Izzah. Loan pun dah setuju terima, cuma belum sign je lagi. Okay. Pak Izzah punya case ni memang agak unik sikit sebab dia masuk kategori yang senario B tadi. Senario A tu tadi dia belum sign SMP. Dalam senario yang Pak Izzah alami ni dia masuk kat kategori senario B tu. Dia dah sign SMP dah pun. Tiba-tiba nak batalkan pula. Okay. Waalaikumsalam Puan Jasmine. Okay, Putri Mas. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Selamat malam di tempat roadshow ni. Oh ya ke? Malam-malam macam ni masih roadshow lagi ke Putri? Rajin betul. Okay. Amirul Rahimi. Kalau general alasan kukuh tu macam mana nak define kukuh Coach? Okay. Definition kukuh ni sebenarnya Tuan Amirul kita kena tengoklah senario yang berlaku di kalangan pembeli ataupun penjual tadi itulah. Okay, kalau katalah
loan tak lulus tu memang alasan yang kukuh. Kita boleh ambil benda tu sebagai satu alasan yang kukuh. Okay. Senario yang kedua mungkin pembeli ni mengalami masalah kesihatan sebagai contohlah. Mungkin sebelum beli rumah tu dia berada dalam keadaan sihat. Bila dah sign booking form, tiba-tibalah katakan dia diagnose kena kanser lah. Nauzubillah, tak jauh tiba-tiba kena kanser, dan dia nak buat follow through, nak kena orang kata apa, continue dengan dia punya treatment dan sebagainya. Jadi dia rasa berat dia rasa berat dan dia tak boleh nak proceed dengan pembelian tanah tersebut lah kan. Jadi alasan macam tu pun saya rasa alasan yang kukuh jugalah sebab secara generalnya alasan yang kukuh ni, definition alasan kukuh ni memang kita kena takrifkan sendiri. Kita tak ada macam satu buku kamus, katakan kamus alasan yang kukuh, memang tak ada lah kan. So kita kena define berdasarkan kepada kita punya normal practices, berdasarkan kita punya what we call amalan praktis seharian kita lah. Jadi kita kena tengok kes-kes yang genuine ni memang kita boleh tahu kes genuine tu macam mana, dan sebenarnya alasan yang diberikan tu perlu disupport dengan dokumen yang sah lah. Kalau tadi katalah dia kena penyakit kritikal kan, so bila berlaku penyakit kritikal kita kena dapatkanlah dia punya medical report. So kalau katalah dia pergi ke hospital ni dah dapat medical report tu, minta dia bagi salinan medical report tu untuk support lah dia punya alasan tadi tu. So at least adalah dokumen yang support dia tu lah. Okay, contoh alasan kukuh yang lain mungkin lah disebabkan oleh apa lagi berlaku kematian. Berlaku kematian ni memang kadang-kadang orang tak terfikir kan. Klasik example lah yang saya pernah berlaku dulu. Ada klien saya juga ni kes lama lah, quite some time ago. Klien saya beli rumah, wife dia meninggal. So alasan dia disebabkan wife dia meninggal, dia tak boleh nak proceed nak beli rumah tu, disebabkan kemampuan dia untuk beli rumah tu dah terbantut lah. Sebab dulu mungkin dia beli rumah tu ada dua buyer. So nak masuk SMP tu nanti dia akan sign dengan wife dia. Tiba-tiba dan loan dia pula memang kalau ikutkan loan dia tak mampu nak bayar seorang-seorang, dia buat joint loan lah bersama dengan isteri dia. Dan berlaku kematian, dia tak boleh nak proceed lah sebab loan dia tu tak boleh nak proceed juga disebabkan wife dia tu meninggal kan. Dan kalau misal kata dia punya alasan yang lain tu, macam saya beritahu tadi, berdasarkan kepada kita punya normal practices, berdasarkan pada amalan biasa yang kita tengok, dan kita boleh define benda tu sendirilah berdasarkan kepada apa yang kita dah biasa lalui. Okay. Risau kerana insurans MRTA tak cover loan. Okay. Kalau misal kata MRTA tak cover loan, benda ni sebenarnya bukan alasan yang kukuh sebenarnya. Kalau tanya pendapat saya lah, loan dah lulus. Loan dah lulus tapi MRTA tak cover. Maknanya dia nak masukkan MRTA punya loan tu tak muat. Bukan tak muat, tak eligible untuk dapatkan loan MRTA tu. Kan? Okay, contoh, katalah dia dah dapat financing 90%. So 90% tu, katalah jumlah yang 90% tu 150,000. Okay, dan eligibility dia, kelayakan dia untuk meminjam tu up to 150,000 sahaja, which is that 90% tu, the maximum amount yang dia boleh pinjam dari pihak bank. So nak masukkan MRTA punya financing dalam loan tu tak boleh. Okay, jadi apa yang saya boleh syorkan dalam kes macam ni, mungkin Tuan Fazli boleh suggest kepada dia, dia ambil MLTT lah. Dia ambil mortgage level term takaful. So dia beli takaful daripada luar. Beli takaful daripada luar, memang takaful daripada luar ni dia kena contribute sendirilah. Dia kena bayar secara monthly, ataupun dia nak bayar quarterly, ataupun dia nak bayar yearly pun boleh. Tapi jumlah tu sebenarnya bergantung kepada berapa yang dia beli daripada syarikat takaful luar lah. Kan, okay, contohlah katalah loan amount tadi 150,000. Okay, dan 150,000 tu sebenarnya kalau dia beli MLTT daripada luar, dia beli MLTT daripada luar untuk cover penyakit kritikal dan juga kematian dan juga kelumpuhan, TPD, mungkin premium yang dia kena bayar ataupun contribution yang dia kena bayar tak sampai pun RM200 sebulan. So on top of pinjaman yang dia dah pinjam tadi, 150,000 tu mungkinlah dia punya what we call monthly installment dia lebih kurang 150,000, saya boleh congak-congak lebih kurang dalam 1,000 lah, 1,000 sebulan, 1,000 sebulan. So bila dia dah bayar 1,000 per month,
dia ada lagi duit, katalah gaji dia lebih kurang dalam 2,500, dia ada lagi duit, dia mampu lagi nak beli MLT ataupun insurans takaful daripada syarikat takaful luar, nak cover 150,000 pinjaman dia tu, dia boleh je beli MLTT yang berjumlah mungkin RM150 sebulan untuk cover dia punya loan yang dia ambil dengan pihak bank tadi tu. Jadi bagi saya benda tu bukanlah satu alasan yang kukuh untuk dibatalkan. Even though loan dia dah lulus, loan dia dah boleh sign dah pun, dia punya letter of offer. Tinggal lagi MRTT ataupun MRTA tu tak boleh nak dimasukkan sekali dalam loan. Okay, so dalam kes macam ni saya rasa ini bukannya satu alasan yang kukuh lah untuk dibatalkan. Sepatutnya dia boleh je teruskan, dan dia boleh saja orang kata apa ambil loan tu dengan pihak bank, dia ambil je lah coverage MLTT daripada luar. So tak timbul pun isu tu sebenarnya, tak perlu orang kata apa nak risau dari segi coverage insurans tu menyebabkan dia tak nak proceed dengan SNP. Jadi bagi saya benda tu adalah alasan yang kurang kukuh lah ataupun tak berapa munasabah lah untuk dibatalkan. So dia boleh teruskan sebenarnya. Okay, deposit 3.18% dia bayar. Okay, so maknanya memang dia ada duit sebenarnya, dia boleh bayar pun 3.18% tu. Cuma yalah senario macam ni sebenarnya Tuan Fazli kena lebih proaktif untuk suggest pada dia option yang ada, option yang available kat luar sana untuk dia ambil daripada syarikat takaful di luar lah. Tak perlu ambil dengan MRTT dengan pihak bank tu tadi. Roadshow di Mesra Mall Kemaman sampai 18-10 coach. Oh ya ke? Okay, good luck Mas. Okay, Puan Jasmine kita dah tanya ni, bagaimana pula buyer dah sign LO dan SNP, buyer dah keluarkan duit EPF tapi melambatkan bayar 10% balance dari EPF ke lawyer, loan lulus 90% dari bank. Okay, ini soalan ni sebenarnya kalau ikutkan dalam hal-hal tertentu, lawyer yang prepare SNP tu dia kena letakkan tempoh masa yang perlu dipatuhi oleh pembeli tu. Kalau katalah dia nak buat withdrawal EPF, sebenarnya kalau saya lah lawyer yang prepare agreement tu, saya letakkan dalam SNP tu, dia kena bayar baki 10% deposit tu dalam tempoh 14 hari, dalam tempoh 14 hari selepas permohonan EPF di submit. Selepas permohonan EPF dihantar serah kepada KBSP lah. Sebab saya percaya bila kita dah cukup lengkap dokumen, dokumen kita tidak ada apa-apa masalah, lawyer yang tentukan dokumen apa yang kita nak hantar kepada EPF tu, sama ada dokumen tu dah lengkap ataupun tidak. Okay, so bila kita dah bagi dokumen tu pada pembeli, dokumen tu dah cukup lengkap untuk dia submit kepada EPF, by right EPF bila dia terima je permohonan yang dah lengkap tadi tu, dia akan proses untuk buat pengeluaran tu tak sampai pun 2 minggu. Jadi tempoh 14 hari sebenarnya cukup munasabah lah untuk pastikan duit daripada EPF tu boleh dikeluarkan. Jadi macam saya memang saya letakkan tempoh masa. Tempoh masa 14 hari dalam SMP tu memang saya letak specifically 14 hari selepas dokumen dihantar serah kepada EPF untuk buat pengeluaran EPF, buyer kena bayar duit tu yang dia dah keluarkan daripada EPF tu kepada penjual lah, ataupun kepada peguam kepada penjual tu sebagai stakeholder. Okay, kalau misal kata dia lambat bayar, biasanya kita akan letakkan kat situ klausa di mana penjual berhak untuk mengenakan penalti lah, penalty late interest lah biasanya kita akan letakkan di situ. Kalau misal kata dia gagal untuk membayar wang tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, ataupun sama ada penjual berhak untuk membatalkan perjanjian jual beli itu sebab pada hakikatnya buyer sepatutnya kena bayar baki 10% deposit sejurus selepas dia tangani perjanjian jual beli. Tapi dalam kes ni penjual yang bagi kelonggaran kepada buyer tersebut untuk buat pengeluaran EPF. Jadi bila dia nak buat pengeluaran EPF, kita kena letakkanlah jangka masa ataupun tempoh masa yang tertentu di dalam perjanjian jual beli tersebut untuk membolehkan duit EPF tu dibayar kepada penjual. Itu yang terbaik lah. So macam Puan Jasmine punya soalan ni saya jangkakan lah. Saya tak pasti sebab saya tak tengok pun agreement tu. Saya jangkakan mungkin klausa berkenaan dengan bayaran tu tak
menyatakan secara spesifik. Sebab tu agak sukar untuk kita kejar ataupun nak pastikan pembeli itu bayar duit EPF yang dah dikeluarkan tu tadi. Okay, sebab memang proses untuk mengeluarkan EPF, dokumen lengkap, tak ada apa-apa masalah, within biasanya lah less than 2 weeks duit tu dah boleh dapat daripada EPF dan dah boleh bayar pun sebenarnya, tak ada masalah pun. Okay. Tuan Khair Alimar Shidi, okay. Apa pendapat Tuan di antara MRTT atau MLTT? Mana yang terbaik untuk pembeli? Allahu Akbar. Ni topik ni dah cerita lain pula ni tapi tak apa, saya kupas sikit lah Tuan Khair. Kalau ikutkan kalau ada kemampuan lah, kalau tuan-tuan puan ada kemampuan, saya syorkan better ambil MLTT. Better ambil MLTT. MLTT ni memang mahal mahal sikit disebabkan coverage dia lebih menyeluruh. Kalau kita tengok MRTT sebenarnya dia cover untuk kematian sahaja. Biasanya lah MRTT ni cover untuk kematian sahaja. Dia tak cover untuk lumpuh kekal ataupun cacat kekal ataupun kita panggil dia sebagai total permanent disability. Total permanent disability ni TPD lah bahasa mudah dia. Dia tak cover TPD dan dalam masa yang sama dia tak cover untuk CI ataupun critical illness. Yang MLTT ni kita boleh buat benda tu ikut kemahuan dan juga kemampuan kita. Maknanya coverage tu kita nak cover apa, kita boleh pilih. Dan saya syorkan tuan-tuan puan yang mana tak ambil MRTT, yang nak buat MLTT tadi, kalau boleh dapatkan coverage yang penuh. Cover untuk kematian, cover untuk kelumpuhan, cacat kekal tadi tu, dan cover juga untuk critical illness. So perkara-perkara ni memang penting. Sebab kalau kita ambil MRTT ni just cover untuk kematian sahaja. Apa akan berlaku kalau sekiranya kita kena penyakit kritikal? Kita masih lagi perlu membayar monthly installment pada pihak bank tu, kita masih lagi perlu membayar. Kan? Jadi kan susah kat situ. Kalau kita kena penyakit kritikal, kita dah terlantar sakit, kita tak boleh nak pergi bekerja, macam mana kita nak ada duit untuk bayar monthly installment tadi? Sebab tu saya syorkan kalau boleh ambil lah MLTT dan pastikan bila ambil MLTT tu dapatkan full coverage. Dan sekarang ni pun bank dah pandai dia akan buat package MRTT tu ada yang boleh cover benda-benda yang lain, dia panggil rider jugalah. Dia boleh ambil coverage untuk lumpuh, boleh ambil coverage untuk CI, critical illness, tapi dia punya premium tu akan jadi lebih tinggi lah, lebih kurang sama lah macam MLTT tadi kan. Tapi kalau misalnya kata kita ambil MLTT, satu lagi kebaikan MLTT ni sebab dia ada surrender value. Dia ada surrender value. Bila-bila masa kalau misalnya kata kita dah kata apa tak nak lagi teruskan insurance coverage tu, kita boleh surrender polisi tu dan kita boleh dapatkan wang daripada baki yang tinggal dalam kita punya value tu lah. Sebab kita bayar, katalah kita bayar setiap bulan RM100, 100 selama 20 tahun, berapa banyak tu kan, duit yang ada tu kita boleh keluarkan balik. Itu kalau kita ambil MLTT tadi. Tapi kalau MRTT dia tak ada. MRTT maknanya kalau kita batalkan dia akan bagi rebate saja. Rebate tu pun tak banyak lah. Tak banyak, berapa persen pun saya tak pasti, tapi rebate tu memang agak kecil lah jika dibandingkan dengan surrender value kalau kita ambil MLTT tadi. So tuan-tuan puan perlu faham kalau misalnya kata nak tengok video saya tentang perkongsian MRTT dengan MLTT ni, boleh tengok dalam YouTube channel saya, boleh masuk dalam YouTube channel saya, boleh cari topik MRTT versus MLTT tadi. So memang saya dah kupas panjang lebar. Ada dua sesi yang saya buat. Satu hari tak cukup, saya terpaksa sambung hari yang kedua tu. Tuan Hir, boleh tengok kat situ lah. Okey, buyer dah dapat duit EPF tapi gelap mata bos nak bayar 10% tu pada pihak lawyer. Kalau gelap mata ni memang senang cerita. Kalau kita dah dapat tahu sebenarnya buyer tu dah pun terima duit 10% deposit tu daripada pihak EPF, dah boleh withdraw dah duit tu daripada pihak EPF tapi dia tak bayar kan. Kalau saya jadi peguam dalam kes ni, sebenarnya peguam boleh ambil tindakan menasihati pembeli itu tadi, macam saya beritahu tadi lah, menasihati pembeli itu tadi yang pembeli boleh dikenakan penalti sekiranya dia lambat bayar, itu satu. Dan yang kedua, mungkin peguam boleh menasihati penjual tu untuk membatalkan perjanjian jual beli sebab pembeli tidak melunaskan bayaran baki 10% deposit itu dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. So banyak kes-kes yang berlaku sekiranya kata apa
kita terlalu lenient lah, terlalu lenient, terlalu bermurah hati, terlalu bersangka baik, kan? Perkara-perkara macam tu kerap berlaku. So kita kena ada orang kata ketegasan di situlah, kena tegas dan kita kena jaga hak kita lah sebagai penjual. Jadi peguam, apa gunanya ada peguam kalau peguam tak boleh nak protect hak anak guam dia, kan? So kena pastikan yang peguam tu ambil tindakan lah. Sebab dia, kita dah bayar dah, kita dah bayar legal fee dia, jadi peguam tu kena ambil tindakan untuk pastikan pembeli tu bayar on time. Dan daripada awal tu lagi sebenarnya klausa yang ada dalam perjanjian jual beli tu pun dah kena nyatakan time frame yang patut dipatuhi oleh pihak pembeli tadi. Selepas wang EPF tu dia dah dikeluarkan tu, dia kena bayar instantly lah, kena bayar segera lah. So itu yang saya boleh nasihatkan lah. Sorry lari tajuk. Terima kasih ikut contoh pencerahan. Tak apa, sama-sama. Okay, so berbalik kepada topik kita tadi. Alamak, ini sekarang ni pukul apa dah? 50 minit dah bersiaran-siaran lah, tak sedar. Okay, tadi saya cerita senario yang A. Okay, sekarang ni saya nak cerita senario yang B pula. Okay, ATP dah sign, lepas ATP dah sign, loan dah lulus, dia nak sign pula SMP. Dia nak sign pula SMP dan SMP tu dah ditandatangani. Okay, bila SMP dah ditandatangani, definitely masa dah sign SMP tu dia akan bayar baki deposit. Tadi masa sign ATP dia bayar earnest deposit kan, 3%. Okay, so masa dah sign SMP dia bayar lagi baki 7%. Kan, okay. So dalam kes macam ni sebenarnya ada dua pihak yang teraniaya di situ. Sekiranya pihak pembeli membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Okay, yang teraniaya kat situ siapa? Yang pertama adalah ejen hartanah dan juga peguam. Okay, ejen hartanah dan juga peguam. Yang kedua yang teraniaya adalah penjual tu sendirilah. Kalau pembeli tu batalkan. Okay, so saya nak sentuh yang pertama ni dulu. Ejen hartanah dan juga peguam. Kenapa saya kata ejen hartanah dan juga peguam tu teraniaya? Sebab kalau ikutkan dalam booking form, dalam ATP itu sendiri ada menyatakan dalam tempoh tertentu, biasanya dia akan letak kat situ 21 hari ataupun 14 hari lah. Selepas ATP ditandatangani, pembeli dan juga penjual perlu menandatangani perjanjian jual beli. Okey, so katalah sekarang ni tempoh tu dah sampai ke masanya, penjual dan juga pembeli pun dah tanda tangan SMP tadi. Okey, so maknanya dia dah comply lah dengan apa yang tertera di dalam ATP tu tadi, kan? Okey, so bila dah tanda tangan perjanjian jual beli, dah tanda tangan SPA, SMP tu, tiba-tiba pula pembeli ni nak batalkan. Dia dah sign dah ni, ATP pun dah sign, SMP pun dah sign, kan? Tiba-tiba dibatalkan pula perjanjian jual beli itu, kita nak teruskan pula. Okay, so apa akan berlaku untuk pihak yang A tadi, ejen hartanah dan juga peguam. Okay, ejen hartanah definitely dia boleh forfeit keseluruhan earnest deposit yang dah dibayar. Okay, so earnest deposit tadi kalau katalah 3%, maka 3% tadi tu boleh di forfeit secara sepenuhnya. Okay, so faham kat situ? Alright. So yang peguam ni pula, peguam ni lagi kesian, dah lah SMP dah prepare. Okay, SMP dah prepare, dah matikan stamp pula tu. Dah buat land search, dah buat bankruptcy search. Okay, jadi kat sinilah sebenarnya peguam boleh tuntut ataupun boleh dapatkan apa yang dipanggil abortive fees. Abortive fees, okay. Kat mana sebenarnya abortive fees ni yang kata guna pakai? Ketika mana perjanjian jual beli telah ditandatangani oleh pihak penjual dan juga pembeli, dan deposit telah pun dibayar 10% kepada baki 10% tu dah dibayar kepada penjual ataupun kepada peguam sebagai stakeholder. Kalau sekiranya pembeli itu batalkan at that stage, sebenarnya peguam boleh kenakan apa yang dipanggil sebagai abortive fees. Okey, abortive fees ni berapa jumlahnya? Okey, jumlahnya bergantung kepada peguam tu sendiri nak kenakan berapa charges yang dia nak forfeit ataupun dia nak kenakan. Okey, dalam kes-kes tertentu, yang pertama kita kena faham peguam bila dia telah menyiapkan perjanjian jual beli dan pihak-pihak penjual juga pembeli dah menandatangani perjanjian jual beli tersebut, maka tanggungjawab dia sebagai peguam secara dasarnya telah pun dipenuhi. Secara dasarnya tanggungjawab asal dia lah dah pun dipenuhi selepas penjual dan juga pembeli dah tanda tangan perjanjian jual beli tersebut. Okey, maka dalam kes macam ni biasanya peguam boleh mengenakan charge
untuk kes tu dibatalkan sebanyak dalam kes-kes yang macam saya buat biasanya saya kenakan charge sebanyak sekurang-kurangnya RM500. RM500. Kenapa saya kenakan charge RM500? Sebab saya dah prepare SMP. Okay, saya dah pun hantar SMP tu untuk dimatikan stamp. Dan dalam masa yang sama saya pun dah buat kos-kos yang berkenaan dengan penyiapan SMP tersebut saya dah buat. Land search saya dah buat, bankruptcy search saya dah buat. So kos-kos macam ni kita panggil sebagai disbursement lah. Disbursement tu semua saya dah keluarkan kos. Jadi peguam boleh forfeit ataupun boleh kenakan charge sebanyak RM500. Itu yang saya biasa kenakan lah. Terpulang pada peguam-peguam yang lain berapa yang nak kenakan itu bergantung pada professional charges ataupun antara dia dengan klien dia sendirilah berapa yang dia nak kenakan. Tapi kos-kos yang belum saya belanjakan saya tak berhak untuk kenakan charge lah. Okey, faham kat situ saya harap tuan-tuan puan-puan faham. Maknanya kos yang saya belum keluarkan saya tak berhak untuk charge ataupun kenakan kepada pihak pembeli tadi. Okay, contoh, katalah stamp duty belum keluar lagi notis taksiran dan saya pun belum hantar lagi untuk ditaksirkan borang 14A ataupun pindah milik itu belum ditaksirkan lagi, maka stamp duty pun belum dikeluarkan lagi, maka duit yang dah dibayar, kalau katalah legal fee penuh katalah RM3,500. Okey, kat situ dia dah bayar, pembeli dah bayar kepada peguam. Okey, so bila peguam dah terima duit tu, peguam perlu pulangkan apa-apa kos yang belum diguna pakai oleh peguam tersebut. Okey, so contoh macam saya bagi tadi stamp duty. Katalah stamp duty belum dibayar, jadi peguam perlu pulangkan stamp duty itu kepada pihak pembeli tadi. Okey, apa lagi Okey, katalah dalam kes yang melibatkan pindah milik di pejabat tanah. Okey, saya dah charge dah bayaran pindah milik untuk pejabat tanah negeri Selangor untuk hartanah berharga RM200,000 ke atas, katalah RM400 RM400 tu saya tak gunakan lagi, maka saya boleh pulangkan duit tu balik kepada pembeli. So senang cerita, apa-apa kos yang saya belum guna pakai, saya belum gunakan, saya perlu pulangkan balik duit tu kepada pembeli itu semula. Dan kos-kos yang melibatkan saya drafting perjanjian jual beli, saya buat bankruptcy search, saya buat land search, saya matikan stamp untuk SNP tu, semua tu kos yang saya dah keluarkan, maka saya berhak untuk kenakan charge abortive fees ataupun abortive cost kepada pembeli tadi. So kena faham kat situ lah, itu di mana peguam tu punya bahagian lah. Maka peguam tu boleh ambil duit tu dan pulangkan lebihan yang tak digunakan oleh peguam tu kepada pembeli tu balik. So tuan-tuan perempuan sebagai pembeli, kalau sekiranya ada lawyer yang kenakan bil dan tuan-tuan perempuan sebagai pembeli batalkan perjanjian tersebut, tuan-tuan perempuan sebenarnya berhak untuk tuntut duit-duit yang belum diguna pakai oleh peguam tadi untuk dipulangkan balik pada tuan-tuan perempuan semula. Okay, yang mana yang dia dah guna pakai tu memang burn lah duit tu dan kos untuk dia prepare SMP tu bergantung pada lawyer tu sendiri. Macam saya kenakan charge RM500, tak termasuk kos-kos yang saya dah dulukan tadi tu. So maknanya disbursement tu saya akan charge on top of RM500 yang saya kenakan tadi lah. So plus minus kat situ mungkin lebih kurang dalam RM700 ke RM800 lah. RM700 ke RM800 kos yang saya terpaksa keluarkan untuk disbursement. Jadi kena faham so itu adalah hak peguam sebab peguam dah jalankan kerja dia. Okay, jadi kalau katalah pembatalan tu pula dibuat oleh penjual, penjual pula yang batalkan, maka kos tersebut perlu ditanggung oleh penjual lah. Penjual yang perlu bayar balik kos yang berkenaan tu kepada peguam. So sebab kalau katalah dalam kes-kes yang biasanya lah pembeli diwakili oleh firma saya, penjualnya dia tidak ada peguam, maka dia tumpang untuk saya menyaksikan tanda tangan dia dan juga saya prepare dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penjual tu sahajalah. Contohnya macam saya prepare discharge of charge, saya buat dia punya CKHT, saya buat dia punya consent application. So biasanya memang untuk penjual ni dia ada urusan-urusan yang perlu peguam selesaikan bagi pihak penjual tu sendiri. Maka kalau penjual tu yang batalkan, maka penjual tu yang perlu bertanggungjawab untuk membayar abortive fees peguam tadi. Okay, so macam dalam kes ejen hartanah,
Kalau penjual tu yang batalkan, dia yang tak jadi nak jual rumah tersebut, maka agensi perlu memulangkan semula duit earnest deposit yang dah dibayar oleh pembeli kepada pembeli balik lah. Dan sebenarnya agensi boleh kenakan charge bersamaan dengan earnest deposit yang dibayar tu oleh dikenakan kepada penjual. Maka penjual tu yang kena reimburse balik, kena compensate balik agensi hartanah disebabkan penjual tu yang nak batalkan. So dalam kes-kes macam ni memang tuan-tuan perempuan perlu ambil tindakan yang tegas lah kepada penjual yang main-main ni, yang dah sampai stage yang sepatutnya dia dah orang kata apa, tanda tangan perjanjian jual beli tu, tiba-tiba dia yang batalkan. So dalam SMP, klausa remedy bagi pihak pembeli ni pula, kalau misal kata penjual yang batalkan, penjual kena pulangkan 10% deposit yang dah dibayar. 10% yang dah dibayar ni kena pulangkan balik kepada pembeli. On top of that, penjual kena compensate dengan ganti rugi sebanyak 10% juga kepada pembeli. Itu kalau penjual yang batalkan. So nampak tak kat situ, dia punya impact dia tu memang agak tinggi lah. Dia punya kata apa, ganti rugi yang nak dibayar tu memang tinggi. Sekali ganda daripada apa yang dah diterima tu, dia kena pulangkan balik 10% deposit tu. On top of that, sekali ganda 10% yang sama juga dia kena pulangkan sebagai ganti rugi kepada pembeli tu tadi. Itu kalau sekiranya penjual yang membatalkan perjanjian jual beli setelah perjanjian jual beli itu ditandatangani. So jangan main-main. Bila kita beli rumah ni memang kita kena pastikan kita beli ataupun kita jual rumah, kita pastikan yang memang kita betul-betul nak berurusan, barulah kita lantik ejen tanah untuk bantu kita nak jualkan rumah tu, lantik peguam untuk kita preparekan perjanjian jual beli. Jangan sampai stage yang dah pun sign perjanjian jual beli tu, tiba-tiba kita berubah hati tak jadi pula nak jual. Masa tu lah baru teringat, alamak kesianlah kat anak aku nak bagi anak aku rumah ni lah. Masa tu lah baru teringat, alamak ada sentimental value lah rumah ni, sayang lah nak jual. Dulu kenang-kenangan apa semua. Macam-macam, masa tu baru datang kenangan lah, macam-macam lah kan. So sebenarnya bila kita dah decide nak jual tu, masa tu lah kita kena pastikan yang memang kita betul-betul nak jual. Jangan pula kita berubah hati, dah sign ATP, dah sign booking form dengan agent, tiba-tiba tak jadi nak jual, menyusahkan orang semua. So ingat, agensi boleh ambil tindakan. Kalau misal kata stage yang B tadi, agensi boleh forfeit duit 3% yang dah dibayar oleh pembeli, dan sebenarnya penjual dia kena pulangkan 10% solidly balik kepada pembeli dan bayar ganti rugi another 10% sekali ganda kepada pembeli tadi. So itulah remedy yang tuan-tuan perempuan sebagai ejen boleh dapatlah. Okey, so itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni, dan saya rasa mungkin topik malam ni agak mudah untuk difahami, dan tuan-tuan perempuan ingin saya jelaskan di sini, kalau ada standard booking form yang tuan-tuan perempuan biasa gunakan, standard booking form tu tuan-tuan perempuan perlu tengok balik sekiranya tidak ada menyatakan klausa berkenaan dengan abortive fees ni. Kalau tak ada, then better lah minta pihak prinsipal ataupun agensi hartanah tuan-tuan perempuan semua feeder dan masukkanlah berkenaan dengan abortive fees. Dan ini untuk memastikan yang tuan-tuan perempuan tidak berada dalam keadaan yang rugi lah. Kalau misalkan tuan-tuan perempuan sebagai seorang peruning hartanah dah lakukan banyak viewing, dah bawa prospek ni tengok rumah. Ada tu prospek kadang tengok rumah bukan sekali, berkali-kali. Mula-mula datang seorang, lepas tu datang dengan bini dia, lepas tu datang dengan mak ayah dia pula kan. Lepas tu kali keempat datang dengan family members yang lain, dengan sepupu sepapat dia semua kan. So dah 2-3 kali tengok, barulah nak beli rumah tu. Dah beli, dah sign booking form, dia nak batalkan pula. Banyak sekadar dia kan. So pembeli-pembeli joy buyer macam ni memang kalau boleh kita elakkan lah. So daripada awal tu sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan sebelum bawa dia pergi viewing lagi dah kena buat filtering, kena pastikan tuan-tuan perempuan sediakanlah kalau macam yang saya selalu ajar ejen-ejen dalam seminar yang saya anjurkan, pastikan tuan-tuan perempuan ada questionnaire, ada list of questionnaire yang tuan-tuan perempuan kena bagi kepada buyer tadi tu, kepada prospek tadi tu, minta diisikan dulu. Dan bila dia hantar balik questionnaire yang dah diisi tu pada tuan-tuan perempuan, pastikan dia bagi sekali dengan payslip untuk kita tolong kirakan dia punya eligibility untuk loan tu. Dan kes-kes macam ni memang banyak yang kadang-kadang yang joy buyer ni loan tak ada masalah, cuma dia yang bermasalah. Tiba-tiba pula dia rasa tak jadi nak beli rumah tu sebab dia dah tengok rumah lain lebih cantik,
dan dia dah buang masa kita, dah buang tenaga kita, dah buang duit kita, macam-macam lah kan. So dalam kes macam ni memang kita perlu berlaku orang kata apa, tegas lah dengan buyer-buyer yang tak serius. Begitu juga dengan penjual-penjual yang nak test market dan sebagainya. So kalau boleh masa nak dapatkan listing tu, kena pastikan yang penjual ni memang betul-betul nak jual rumah tu dan dalam keadaan yang memang what we call apa ni, bersedia lah untuk melantik kita sebagai ejen tanah dan bersedia untuk apa ni, menerima risiko kalau sekiranya dibatalkan benda tu setelah ada booking yang masuk. So sebagai apa ni, seorang pemilik hartanah, kita kena bertegas dan kita kena pastikan yang kita berada di orang kata apa, landasan yang tepat untuk kata apa, mengenakan apa-apa tindakan undang-undang lah kepada pihak-pihak yang cuba apa ni, bermain-main lah dengan kita punya servis tadi tu. So nak pastikan tu tak ada cara lain, memang kita kena buat specifically mention dalam kita punya ATP dalam booking form tu apa remedy yang akan apa ni, kita apa ni, boleh kenakan kepada pihak penjual ataupun pembeli tadi sekiranya ATP tu dibatalkan tanpa alasan yang kukuh lah. So kena masukkan dalam ATP tu untuk pastikan yang hak kita terbela. Okay, so itu yang saya boleh syorkan lah kepada tuan-tuan puan-puan semua, dan saya harap penerangan saya pada malam ni sampai. Saya minta maaf lah kalau mungkin bahasa yang saya gunakan tu agak terlalu orang kata apa, sukar untuk difahami ke apa kan, tapi saya rasa saya dah cuba kupas tu dengan bahasa yang lebih mudah. Dan kalau tuan-tuan puan ada sebarang pertanyaan, okey, sekejap saya masukkan nombor telefon saya ada kat bawah ni. Boleh tengok nombor telefon saya kat bawah ni, boleh call saya ataupun boleh WhatsApp saya. InsyaAllah kita boleh bersembang lebih lanjut lah kalau ada apa-apa pertanyaan yang mungkin tuan-tuan puan ingin tanyakan. Dan kalau misal kata tuan-tuan puan ingin dapatkan apa ni, e-book saya dah war-warkan dah. Dah banyak kali sebenarnya dalam page Hartanah dan Anda, dah basi dah pun sebenarnya e-book saya tu. Dah banyak kali dah saya cerita pasal e-book, saya cerita pasal apa ni, saya punya apa ni, penulisan. So kalau nak dapatkan e-book saya boleh masuk dalam link yang saya dah tulis kat bawah ni dan boleh apa ni, hantarkan maklumat anda. InsyaAllah nanti e-book tu kita akan emailkan kepada anda melalui email lah. Dan untuk sekian kalinya saya mohon ampunan maaf kalau penerangan saya tu kurang jelas. Kalau bahasa yang saya gunakan tu mungkin agak terkasar, ada tersasul ke, ataupun mungkin penyampaian saya tu mungkin agak kabur. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah. Sebab saya sebenarnya penat ni, sebab daripada pagi tadi macam-macam urusan yang kena diselesaikan sampai ke lewat petang tadi, ada lagi jumpa klien nak sign SMP. So masing-masing nak kejarkan sebelum PKPB ni kan. So saya doakan tuan-tuan puan semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Dalam tempoh PKPB ni, gunakanlah tempoh PKPB ni untuk memperkenalkan diri tuan-tuan puan. Saya dah cerita banyak kali, buat sampai orang nampak, buat sampai orang kenal, buat sampai orang suka dan buat sampai orang percaya kepada anda melalui media sosial yang ada ni. Okay, so mulakan langkah untuk nampak, kenal, suka, percaya. Okay, so jangan buang masa. Kalau tak boleh nak keluar buat viewing dan sebagainya, gunakanlah masa yang ada sekarang ni untuk isikan anda punya masa lapang tu dengan perkara-perkara yang bermanfaat, terutamanya untuk meriahkan page Facebook anda, untuk meriahkan YouTube channel anda, untuk meriahkan Instagram anda, dan apa-apa media sosial anda yang ada. Pastikan yang anda gunakan masa yang ada. Kalau tak boleh nak buat viewing kat rumah, kalau tak boleh nak set appointment dengan apa ni, prospek kat luar, gunakan masa yang sebaik mungkin ketika di rumah tu dengan perkara yang bermanfaat. Antaranya adalah dengan memeriahkan page anda masing-masing. Okay, so itu saja untuk perkongsian saya pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang telah mengikuti rancangan live saya pada malam ni, dan saya apa ni, minta diri sebelum saya minta diri tu, saya nak apa ni, sampaikan satu kata-kata hikmah lah, yang sebenarnya saya dah banyak kali juga apa ni, sharekan kata-kata hikmah tu. Berbunyinya apa ni, beginilah dia punya kata hikmah tu. Okay. Perjalanan beribu-ribu batu bermula dengan langkah yang pertama. Okay.
Tanpa langkah yang pertama, langkah yang kedua dan seterusnya tidak akan wujud dan kita tidak akan ke mana-mana. Okay, so fikir-fikirkan dan selamat beramal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.